Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita bertemu dalam kelas Fokus SPM. Fokus SPM 12 hari bulan 1 2021. Okey, baik. Hari ini kita akan tengok, kita akan lihat tajuk kita pada hari ini ialah bab 9 tingkatan 4 revolusi. Ramai banyak sekolah yang letak tajuk ini revolusi pertanian dan industri. Okey, tajuk ini penting jugalah tahu ini ini saya masih menggunakan modul Kejora, modul Kejo A. Okey, cuba kita tengok soalan anak-anak Okey, tengok modul yang cikgu dah bagi. Okey, revolusi pertanian. Okey, tengok soalan, tengok gambar lah. Okey, soalan revolusi pertanian. Di antara dua revolusi ni, revolusi pertanian itu yang paling popular lah Okey, apa yang kita nak kesai ialah dalam bab ini pelajar kena tahu kesan, faktor perkembangan dan perkaitan lah tiga ni. Perkaitannya dengan revolusi industri dan revolusi pertanian. Okey, kalau kita tengok faktor, ini yang paling banyak disoal lah Yang paling banyak disoal ialah berkaitan ini ialah faktor revolusi pertanian. Okey, ditanya apa yang menyebabkan berlakunya di Britain. Britain ni Eropah lah Apa sebab? Apakah faktor yang menyebabkan berlaku revolusi pertanian di Britain? Kalau kita tengok di situ, banyak jawapan yang boleh kita ambil. Di antara jawapan hari ni cikgu hanya bimbing sajalah pelajar buat ayat di antara jawapan pilihan pilihan yang boleh kita tengok di sini kalau kita nak guna, kalau kita nak ambil kita nampak pertama sekali yang paling mudah kita buat ialah tanaman bergilir. Tanaman bergilir ni tanaman yang mana kita tanam ni setiap masa bertukar-tukar lah ini diperkenalkan. Okey, seterusnya apa lagi kita nampak di sini? Kenapa berlakunya revolusi? Berlaku revolusi kerana penduduk Eropah pada waktu itu macam mana? Penduduk Eropah ramai, ataupun dalam istilah kita bertambah. Jadi kenapa lagi pertanian pada waktu itu maju? Kita nampak adanya ciptaan kaedah pertanian dan lain-lain lah. Harga gandum meningkat harga gandum ni tanaman makanan utama lah dan lain-lain. Okey, baik. Kita nampak di situ soalan pertama, faktor. Yang kedua ialah faedah. Bila kita sebut faedah, pelajar tengok faedah ni ialah boleh juga kita linkkan dengan kesan. Kesan. Boleh ke juga kita tengok apa kesan? Kesan paling mudah lah. Kadang-kadang ditanya juga kadang-kadang kepentingan. Jadi kita tengok di situ. Kalau kita tengok apa faedah dia? Tanaman bergilir. Ini dah macam tajuk geografi, Link dengan pengetahuan
geografi. Kenapa kita tanam bergilir? Tanaman bergilir. Bab 1 pun kita belajar. Bab 1 tingkatan 4 di China. Kenapa tanaman bergilir? Cuba ingat balik tajuk-tajuk itu. Pelajar boleh tengok juga kenapa tanaman bergilir. Kenapa? Tanaman bergilir. Dalam geografi kita dah belajar. Tanaman bergilir ni dia akan menyebabkan apa? Menyebabkan tanah itu jadi macam mana? Tanah jadi subur. Bila tanah subur, dia tengok dia bersama. Bila tanah subur, kita nampak hasil dia lumayan lah. Hasil lumayan ataupun pertanian itu meningkat. Kenapa dia meningkat? Sebab pada waktu itu penanaman efisien ni apa kita panggil, lebih maju lebih pada waktu itulah. Dan kita lihat pada waktu itu bila dah maju ini tak ada tiada tanah kosong. Dan sepanjang tahun tanaman sepanjang tahun kita nampak pada waktu itu. Nampak dua. Ini faedah. Jadi nampak kesan, faktor. Dan kebatlah. Cabaran. Apakah cabaran kita? Malaysia dalam memajukan bidang pertanian. Markah 4. Kesan dia. Ni pelajar menampak kesan bila pertanian kita ni. Pertama kita ni kalau kita tengok teknologi kita lah teknologi masih rendah. Teknologi kita ni bila teknologi rendah, kita nampak pasaran kita pun tengoklah. Bila doyan makin lama makin banyak, dia makin murah. Itu kita kata pasaran terhad. Dah pasaran terhad, modal kurang. Kadang-kadang itu kalau kita langkah mengatasinya bank pertanian lah 4 ni paling penting ni. Golongan muda tak minat. Common lah tak minat. Kalau kita nak buat atasi benda-benda ini, macam mana kita nak atasi? Dia lawan mana ni? Bagaimana kita nak buat? Okey, cuba atasi sikit. Teknologi rendah bermaksud buat sekolah. Mungkin kita ada sekolah khas, mungkin aliran pertanian. Kita pasaran terhad, kita fikirkan luar negara. Jangan fikirkan dalam negara saja. Modal mungkin kita kata boleh buat pinjaman. Ini sokongan ibu bapa. Nampak jadi ni kita tengok tajuk kita ni. Pelajar cikgu bekalkan satu ni latihan. Hari Isnin kita akan tengok. Isnin tak ada. Hari Selasa tengok latihan esei ni. Tengok kena hati-hati dengan tajuk ini. Berikan pendapat dan hujah anda menjejaskan masyarakat di Asia Tenggara. Dua ini. Okey, itu saja. Jadi dalam kita belajar tajuk ini, kalau kita tengok dari segi analisis tajuk ini bukanlah susah sangat. Pelajar boleh kuasai dengan baiklah. Sebab kalau kita tengok analisis kita tengok sedikit analisis SPM Kalau kita tengok analisis SPM berkaitan dengan tajuk ini. Kalau kita tengok berkaitan dengan tajuk zaman perindustrian dan pertanian ni. Sebab tahun lepas kalau kita tengok tajuk zaman gelap dah disoal. Zaman gelap dah disoal. Jadi tahun-tahun ini mungkin kita beri tumpuan kepada tajuk inilah pula Okey, kalau kita tengok dari segi perkembangan ini, tajuk ini di Eropah,
Okey, dia ada keluar tahun 2007. Kalau kita tengok 2007 dia ada perkaitan antara revolusi pertanian dan revolusi industri. Kalau kita nampak. Lepas tu dia tanya kesan. Itu 2007. Kalau kita tengok 2012, 2012 baru lagi ni sebelum SPM wajib lulus. Dia tanya apa? Dia tanya tentang faktor. Kita nampak dia tanya tentang faktor, dia tanya tentang kesan. Itu kata sejarah ni dia berulang-ulang. SPM ulangan, dia tanya tentang sumbangan. Jadi kita kuasailah Okey, itu saja. Terima kasih.